PM. Okay, PM kan. So anda akan buka anda punya IDE, Integrated Development Environment, pergi dekat file, example, macam biasalah, install dulu semua dah ada kan. Okay, example, pergi dekat anda punya Adafruit. This one. Adafruit PM 250 Adafruit, this one, PM AQI. Okay. First kena tahu awak pasang dekat mana. Awak pasang dekat 17. Okay. Semalam saya pasang dekat 16, awak pasang dekat 17. Tak apa. Alright. So sekarang ni awak pakai software serial, betul? Kita pakai software serial tau. So kita kena ambil benda ni. Jangan bagi dia kelabu, bagi dia berkala. Okay. Sama juga yang ini. Kita bagi dia berkala. Okay. Berkala faham Maksudnya dia tukar color lah. Sebab bila kita tekan butang backslash macam ni, maksudnya command ni dia tak akan baca. Dia tak akan dibaca ke dalam brain dia kan. Okay, so sekarang ni kita baca. So next dia kata software serial 2 dengan 3. Awak pasang pin 16 dengan 17. Betul? Tapi biasanya saya pakai 16 dengan 17. Kalau tak boleh keluar bacaan, awak kena tukar ni 17 atau 16. Macam itulah. Jelas Okay. Yang kedua adalah bawah ni. Sebab dia kata if using serial, saya pasti student kadang-kadang dia tak baca pun ayat ni. Cuba baca. If serial, initialize it, set baud rate before starting, uncomment one of the following. Sebab awak pakai apa tadi? PM serial, betul tak? Ni, nampak perkataan ni? PM serial. Awak pakai PM serial kan? Uncomment, maksudnya apa? Buang komen tu. Boleh kan? Ini kalau saya tak ada pun, awak boleh baca, awak faham, awak semua akan boleh buat. Okay, jelas. Ahli-ahli kumpulan lain boleh baca English, faham kan? This is a very simple English. There are 3 options for connectivity. Dia dah tulis sini. Connect to the I2C. Betul ke? Tak betul kan? Sebab kita tak pakai I2C. Yang kita pakai apa ni tadi? PM serial. Betul? Mana perkataan PM serial kat sini? Yang bawah sekali ni kan? So yang ini anda komenkan dia. Tapi anda pilih mana yang berkenaan. Faham kan? Senang tak? Senang kan? Selepas itu, siaplah. Maka anda boleh standby untuk uploadkan kod ini ke dalam anda punya ESP32. Anda pun boleh tekan butang upload. Dia akan compile sketch ni dan dia akan upload. Kalau gagal, anda mungkin kena tukarkan 16-17. Sama ada anda nak tukar dekat wire, hardware ataupun nak tukar dekat software. Jelas Kita akan tukar baud rate lah sebab baud rate kita 11520. Could not read. Kenapa dia kata could not read? Sebab mungkin kita pakai dekat 17. So kalau anda tukar ke 16, kita akan nampak ada. Nampak tak? Saya dah cakap semalam 16. Hari ni awak tukar 17. Tak ada masalah. Tapi sepatutnya awak tukar juga yang ini menjadi 17 dan 16. Jelas Okay? Sebab 16 adalah RX, 17 adalah TX. RX adalah receive. Alat ni transmit, brain dia akan receive. Satu bagi, satu lagi terima. Okey, selesai. Dah selesai, pergi dekat new sketch. Dekat new sketch, anda buka new sketch, anda ambil mana yang bukan color kelabu. Faham? Ni ambil semua ni. Ambil dulu, tampal dekat satu blank sketch. Ni blank sketch. Betul? Okey. Dekat blank sketch ni, anda akan simpanlah, save kan. Apa nama kumpulan awak ni? Army kumpulan apa Army? Nama kumpulan awak apa? Metrovision. Metrovision Army. Betul Army ke Hamri? Army. Okey. So saya dah savekan awak punya untuk PM 2.5. Sekarang ni apa nak kena buat? Padam yang tak berkenaan supaya awak tidak confuse. Okey. Yang contoh ni tadi anda boleh buanglah. Tak payah save pun sebab itu contoh kan. Contoh tu siapa yang bagi? Adafruit bagi kan. Okey, ni semua awak buang. Okey, ni semua boleh gabungkan. Okey, Sari. Jadi bila dah siap macam ni, awak boleh buang je semua benda yang tak berkenaan lah supaya awak tak confuse. Okey. Ni semua pun boleh buang. Nampak? Okey. Now, bila dah siap, next sebenarnya yang bagus dia, awak perlu menamakan variable. Menamakan variable ya. Dekat bawah ni, dia ada 2 ya. Ni tengok baik-baik. Ini dipanggil variable.
Bawah ni setup dia run sekali je masa dia jalan. Bawah ni dia jalan berkali-kali. Faham kan? Okay. So sekarang ni yang saya nak anda perhatikan adalah saya setupkan variable. Variable. Kenapa saya setup variable? Bahagi data. Supaya senang data ni nanti nak dinamakan. Okay, contoh variable apa? Yang ni, nampak tak? Data PM standard. Data PM 2.5 standard. Data PM 100 standard. Nampak kan? Ini dia punya cara nak baca data tu. So kita kena bagi variable nama. Contohnya kita tulis PM apa tadi nama dia? PM10 standard. Dia bukan PM10 lah, sebenarnya dia PM1. PM1 STD. Okay. Dia adalah jenis data apa? Integer, int. Okay, selesai. Maka kita tekan butang next. Next apa lagi? int lagi, integer. PM berapa? PM5 ke PM2.5? PM2.5. So kita tulis PM25. STD, standard. Lepas tu anda akan buat lagi integer lagi. Integer apa pula? Yang seterusnya. Ya, pandai. PM100. So anda tulislah PM100 STD. Okey, jelaskan. Ini memberi nama tau, memberi nama. Okey, kemudian yang ini sama juga macam atas. Okey, katakanlah saya ambil yang bawah lah Saya ambil yang bawah Saya ambil data partikel. Awak boleh ambil lah semua mana-mana awak nak. Tapi saya tunjuk contoh yang 3 ni je. Nanti buat sendiri. Okey. Contoh kan. PM1 standard, PM3 standard. Baik. Ini nama je tau. Bila kita dah bagi nama, dekat bawah void loop ni, kita boleh bagi arahan. Apa arahan dia? Ni kita boleh letak dekat sini. Arahan dia, kita boleh letakkan dekat sini ya. Arahan dia adalah seperti berikut. Kita ada 3 variable, betul? Ni 3 variable. Ni variable lah. Dia dah jadi apa ni? Nama. Okey, nampak ya? 1. Yang ni yang kedua. Yang tu yang ketiga. Betul tak? Okey. PM1 standard ni, apakah arahan dia untuk dia keluarkan data ni? Ni kan? Inilah arahan dia. Data.pm10 standard. Faham kan? Okey, saya akan letak kat sini. Maknanya, kita kata PM1 standard adalah data.pm10 standard. So, dekat sini saya nak letak apa? Saya letak PM1 STD. Faham tak? Variable ni telah dinamakan? Sudah. Mana dia punya function? Ini function. Sama juga dengan yang bawah. So nanti bila nak masuk dekat dalam ThinkSpeak, awak tak payah pakai data.pm standard. Awak pakai apa? PM1 standard. Faham kan? Ya. Ini adalah untuk menamakan variable dengan mudah. Kalau tidak, anda akan confuse. Tak kisah daripada apa-apa standard, daripada apa-apa sensor pun. Sebab kalau awak nak run semua benda-benda ni, awak masukkan dekat dalam awak punya ThinkSpeak, nanti awak confuse. Awak akan ada ability untuk confuse. Bila buat macam ni, awak tahu, okey, bila error pun awak tahu, dia error yang kat mana. Contoh macam ni kan, kita dah tahu. Semua yang mengenai PM1 standard, nama dia PM1. Okey, PM2.5 standard, nama dia PM25 standard. Faham kan? So, nama-nama ni awak boleh ikut awak lah. Contohkan macam ni kan. Saya boleh susun macam ni lah ke bawah. Senang awak boleh nampak kan. So saya boleh letak komen. Ini apa nama asal dia? PM1 standard reading. Komputer baca tak? Dia tak baca sebab dia nampak double slash. Ya. Ini tujuan untuk awak faham. Okey? Ataupun orang lain yang kawan-kawan awak nak gunakan pun dia boleh faham. Dah selesai belum? Dah selesai. Sebab kat sini arahan dia apa? Serial print. PM1 standard. PM1 standard ni apa? PM1 standard adalah data.pm standard. Data.pm standard ni siapa bagi? Inilah fungsi kita pakai Adafruit ni punya function. Faham tak? So dia dah jadi pandai lah sekarang ni. Tapi dia tak pakai dah. Dia tak payah nak tulis panjang-panjang. So nanti kat bawah ni, kalau nak hantar data ke ThinkSpeak pun, awak tak payahlah tulis data.standard. Tak payah. Tulis apa? PM1 standard. Macam tu ya. Faham kan? Jadi kamu punya susunan strategi pengkodinan ni akan lebih comel lah. Alright, ni dah selesai. So kalau awak dah puas hati, awak boleh save dan awak boleh re-upload balik. Benda ni akan dibuat sebab apa? Lepas ni ada banyak lagi ni sensor nak letak. Temperature, awak akan define temperature pula. Macam tu. Awak akan define apa lagi? Awak akan define humidity, lagi gases dan lain-lain ya. PM tadi letak PM1, PM. Terpulang. Nanti awak jangan confuse je lah apa yang awak letak. Okay, macam ni nampak tak? Dia still baca yang sama, dia pandai ya. Betul, dia still baca yang sama. Cuma beza dia apa? Nama dia telah diringkaskan.
So awak tulis semua nama variable awak dan awak kena pilih mana yang awak nak pakai. Biasanya kalau untuk pemantauan persekitaran kita akan pakai data environment yang berbeza-beza saiz. Sebab dalam ThinkSpeak boleh letak 8 parameter. Jadi awak boleh macam ni kan, ada berapa parameter ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak boleh pilih lah. Jangan ambil semua. Tak cukup nak letak dekat ThinkSpeak tu. Okey, jelaskan? Baik, ini dah siap. Awak letak satu baris, namakan dia sebagai apa ni? Data PM. Faham kan? Maksudnya ini semua adalah data PM. Apa maksud PM? Particulate matter. Pandai. Sama macam ni. Yang ni semua dah selesai kan? Okey, tinggalkan satu space lagi kat bawah. Ini semua adalah data. Data apa ni? Data PM. Ini semua PM punya kan? So, PM lah. Lepas tu buat lagi yang nombor 2 pula. Nombor 2 awak apa? Contohnya temperature and humidity. Okey. Kawan ni pun sama juga. Sediakanlah satu ruang untuk temperature and humidity. Jelas? Okey, mari kita tengok temperature humidity pula. Pergi dekat example, pergi dekat SSD, dah download kan SSD? Patutnya dah download lah. So saya ada demo kat sini yang daripada Rodianica apa benda tu kan, elektronik tu kan. Okey, this is the example. So saya just upload saja ke dalam saya punya Arduino. ESP32, sorry. Dah masuk. Apa yang kita nak tengok? Fungsi ke tak? Kita punya apa nama ni? Sensor. Kalau dia fungsi, barulah kita kawinkan. Jangan ambil semua. Ambil yang kita nak je. Okay, saya tunjukkan macam mana cara nak ambil. Lepas saya dah tekan butang ni tadi, tak tahulah ni kenapa dia tiba-tiba pula ada error ni. I'm going to restart it back. Okay, ni ada error ni. Ni ada error. Mungkin kabel ke apa, saya tak pastilah. Okay. So, dia tak berjaya upload. Saya try lagi sekali. Anda tengok dekat sketch kamu ni, Metrovision ni kan. So, how you want to combine? Simple je. Pertama, ada tak library? Ada. Ambil lah library dia. Tanpa. Ada masalah kan? Ada tak dipanggil initialization of object? Ada kan? Copy. Nampak kat mana? Kat Adafruit ni, bawah dia. Sebab Adafruit ni tadi, dia pakai yang sama kan nampak? Adafruit underscore, dia menamakan dia sebagai AQI. Betul tak? Okay. Kemudian, dia bagi variable name. Kita dah buat kan? Temp dengan humid. Kita buat humidity lah. Humidity. Okay. Next. Wire.begin. Wire.begin ni ada tak? Tak ada kan? Ambil wire.begin. Letak. Okay. Serial.begin. Tak payah. Sebab dah ada dah serial.begin. Okay. Void loop. Temperature dipanggil dengan formula mana? Formula yang ini. Ambil lah. Betul? Ambil. Tampal kat mana? Dekat void loop. Sebab dia nak berkali-kali mengambil data kan. So awak buat macam ni. Selesai. Jelas Jadi selepas dia keluarkan bacaan humidity, dia akan keluarkan bacaan PM. Okay, ini awak combine. Lepas tu ada masalah. Tak ada masalah lah. Lepas satu saat, dia keluarkan lagi data tu. Macam tu lah. So anda boleh tekan butang upload. Delay tak payah sebab delay dah ada dah satu delay ni. Tadi tu punya delay adalah untuk dia punya sketch. Yang delay ni adalah delay kamu. Apa dia punya output? Okay, output dia bukan pada 9600 lah. Sorry. Output dia, kita tadi baru buat kompilasi. Kita tak upload lagi. So tekan butang upload. Tadi tu kita nak compile sebab kita nak tengok ada error tak. Cara susunan kod kita. Okay, kalau tak ada error, khalas lah. Masukkan apa yang telah kita set ini ke dalam kepala ESP32. Supaya dia jadi pandai. Okay. Sebenarnya awan semua. Okay, so anda boleh pergi kepada 11,5200. Okay. Nampak? Dia akan bagi mula-mula temperature, humidity. Lepas tu AQI reading success, dia bagi bacaan. Okay. Itu je yang awak nak tahu. Dia keluar tak bacaan? Jawapan dia keluar. Dia keluarkan bacaan temperature, humidity. Dia keluarkan bacaan particle. Khalas. Selesai. So next step buat apa? Buat lagi lah yang ketiga pula. Namanya apa? MQ sensor, betul tak? MQ sensor, awak pakai MQ sensor berapa ni? MQ sensor 35 ni memang sangat-sangat mencabar lah. Sebab dia panjang sangat sketch dia. Last sekali pun nanti tak boleh pakai pula. Tak apa, itu kita buat kemudian. Kita tunjuk yang paling basic dulu. Ni MQ, ya sila. MQ Unified Sensor. Data dia sampai 4,000. Macam mana apa?
kena calibrate. Awak sebenarnya MQ sensor ni perlu dibiarkan hidup selama 24 ke 48 jam. Itu dipanggil sebagai preheating. Preheating ni biasanya student jarang buat sebab sebab tak tengok tutorial. Nah, tak tengok tutorial. Saya dah cakap dah tak tengok tutorial. Dia kena tengok tutorial. Bila kamu tengok tutorial, maka kamu akan faham Okey, voltage resolution kita 3.3. Dia ada banyaklah benda yang perlu dimanipulate lah dekat sini. Tapi saya cerita yang basic je lah. Awak letak dekat nombor pin berapa ni? 34. Awak punya bit resolution 12. Itu je yang kalau awak kata, oh yang ini saya tak tahu. Error. So, awak dah try. Tapi kalau awak memang blur, memang awak tak tengok pun tutorial. Yang saya kata atuk tu punya tutorial. Tak tengok kan? Dah Turun coding workshop. sini. Tak, sebab biasa student memang dia relative exposure. Ni saya bukan bagi bacaan sebenar Saya kata relative exposure. Apa maksud relative exposure? Anda akan tengok analog signal dia. Yang dia bagi ni bukan bacaan PM10 pun. Dia bagi adalah bacaan rintangan yang dia baca. Faham? Faham? Mana marker? Dia ambil marker. Dia ambil marker. Ambil marker guys. Ambil marker. Okay, contoh kan. Saya boleh adjust sampai saya nak tengok bila saya letak marker ni berapa bacaan. Saya tak letak marker berapa bacaan. Itu dipanggil membuat bacaan berdasarkan keadaan. Faham So macam mana nak tahu? Kita boleh pakai apa yang dipanggil sebagai analog serial. Ini basic lah. Basic analog serial. Kita letak dekat pin 34 kan. Kita boleh upload je kod ni. Yang ini boleh tak nak pakai sekejap lagi? Kalau dah teruk sangat, pakai je lah yang ini. Kalau dah teruk sangat. Tapi anda kena tahulah bacaan karbon dioksida di dalam kelas yang penuh dengan student berapa. Bacaan di luar kelas yang tak banyak student tapi banyak daun-daun dan pokok berapa. Anda bawa lah komputer, calibrate. Itu nama calibrate. Walaupun tak accurate, tapi awak dapat bacaan relatif. Saya cakap tu macam susah ke nak faham? Tak susah Susah ke? Tak susah Jadi contoh tuan-tuan. Saya buka serial monitor, nampak tak? Bacaan dia 50-60. Okay, contoh. Keadaan sekarang tidak ada apa-apa pendedahan kepada bahan kimia. Betul? So awak akan carilah bacaan yang terstable, highest stable reading. Ni belajar semester berapa? Semester 3 dulu dah belajar kan? Dalam environmental assessment dah bagi tahu dah. Kan? Highest stable reading. Betul? Ambil bacaan tu. Jangan awak tahu, oh, okey, keadaan ini menunjukkan nilai bacaan analog dia adalah ini. Dia bukan bacaan bahan kimia Dia bacaan analog. Faham Dia bacaan signal. Faham Signal tu tak memberi apa-apa makna. Dia hanya data je, data. Dia tak ada informasi pun. Sebab awak tak kira against apa, awak tak buat formulasi dan lain-lain kan. Jadi awak tak buat kalibrasi, so dia hanya memberi data je. Memberi data. Tetapi apabila anda dedahkan kepada bahan kimia, maka anda lihat adakah berlaku perubahan, adakah berlaku peningkatan, penurunan dan sebagainya. Maka anda catatkan. Kan? Macam dalam kes ni nampak. Makin lama dia akan makin tinggi. Highest stable reading. Benda yang sama. So kita dah tahu. Keadaan yang normal, berapa bacaan? 40 tadi. Bacaan 50. Okay, contoh. Bagi saya pen dengan kertas. So kita dah boleh bayang macam ni. Keadaan normal. Berapa bacaan dia? 50. Keadaan tak normal. Berapa? 80. 80 contoh. So kita boleh gunakan map function. Faham? Map function. So macam mana nak tahu map function ni? Kalau tak reti, gunakanlah ChatGPT. Faham kan? Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh cari dalam example juga, di dalam analog. Kat sini kita ada contoh analog. Tapi saya tak nak buang masa, saya tulis je dekat dalam ChatGPT. Saya tanya dia untuk buat map function. Senang je. Saya pergi dekat saya punya account dan saya tanyakan mengenai analog. Saya apa nama ni? Map function. Nampak? Saya cakap ni, awak tulis. Map function. Kan? Betul tak? Okey, saya nak tanya. Bacaan normal ni tadi, maksud dia apa? Kita tak buka pun benda ni kan? Belum ada pendedahan. Belum ada pendedahan. So kita boleh assume lah. Ini contohnya kita nak cerita TVOC lah. So sekarang ni berapa bacaan? Kosong lah. Tak ada. Tiba-tiba ada. Tapi anda kena tahu bila buka ni tadi berapa bacaan? Tahu tak?
Anda tak tahu. Anda tak tahu. So kena ambil tahu. Macam mana? Baca jurnal ke dan sebagainya. So kena tahu berapa dia punya relatif dia yang ini. Yang ini kena baca jurnal. Kena gunakan alat yang lain. Faham kan? Okey, katakanlah kita tak tahu. Kita tak tahu, kita ambil tahulah. Okey, kemudian yang lebih penting Arduino, map Arduino function code. Okey, ini contoh. Dia akan bagi map Arduino function code. So dia dah cakap dah. Function dia ada seperti berikut. Integer map value sensor as follows. So kita boleh ambil function ni. Saya nak function ni je. So saya letak dekat tempat yang asal ni tadi. Okey, saya tambah lagi satu apa yang dipanggil sebagai data yang baru. Betul tak? Ni map value kan? Saya biarkan map value. So map value adalah sensor value 0 sampai 1023, bukan 4096. Okey. Map value 0 sampai berapa? Okey, ingat ini sensor value, sorry. Sensor value ni adalah kita akan ambil berdasarkan awak punya bacaan lah kat sini, nampak? Dia punya formula dia. Dia dah kata long value from low until high dan sebagainya. Okey, saya akan copy penerangan ChatGPT tadi. Long map, long value, long from low, from high, long to high. Okey, kalau tak faham, sebenarnya satu contoh yang paling mudah adalah drone board workshop. Drone board workshop ini saya dah cakap dah dalam kelas. Drone board workshop, water sensor. Atuk ni dah tolong ajar dah. Macam mana nak buat? Atuk ni dah tolong ajar. Garden your water using the IoT. Atuk ni dah ajar dah, bagi kod. Ikut je apa Atuk ni ajar. Atuk Bill ni. Daripada mana? Daripada Kanada. Ikut je apa dia ajar. Kan? Kalau tak reti nak membaca, anda boleh gunakan video. Dia dah ajar dah. Dia dah ajar dah. Mana contoh map function yang Atuk ni buat? Atuk ni dah tunjuk dah dekat sini. Integer sensor value. Define sensor pin. Dia akan pakai analog. Ni macam kita buat tadi lah. Betul? Tapi yang kita nak yang ini. Nampak tak? Dia ada dry value, wet value. Macam awak lah. Awak ada apa value tadi? Low value, high value. Normal value, tak normal value. Betul? Boleh gunakan tak Atuk ni punya? Jawapan dia boleh. Tukar value je lah. Okey, contoh Saya ambil Atuk ni punya. Saya ambil Atuk ni punya contoh. Okey, saya ambil Atuk ni punya contoh. Saya hanya ambil yang berkenaan sahaja. Saya tampal je kat sini. Okey. Apa yang saya tak nak, saya buanglah. Apa yang saya nak, saya tinggalkan. Sorry dia dah copy semua sekali. I have to copy only for this. So let me just copy this one. Okey, copy. So saya tampalkan kat sini. Okey, tengok. Yang ini semua kita tak nak ni. Ni semua adalah yang tak penting, betul tak? Display ni tak nak. Sebab kita tak ada display pun. Betul? Buang lah. Ini semua common sense tau. Memanglah nampak macam boleh lah doktor cakap macam tu je sebab dah faham semua. Tak juga. Tapi benda ni basic. Awak dah tahu benda tu tak pakai, tak payahlah. Ni sensor. Sensor in awak berapa ni? 34. Betul? Okey. Awak dah tahu ni semua ada fruit display ada. Display tak ada, buang lah. OLED display parameter ada? Tak ada, buang lah. Ada include library, ada fruit, tak ada, buang. Senang je. Wire ada, tak payah. Sebab kita nak tengok dekat serial monitor sahaja. So kita punya contoh adalah seperti yang anda lihat ini. Betul? Okey, apakah bacaan kita ketika keadaan normal? 50. Apakah keadaan ketika tak normal? Ini anda boleh namakan dia normal. Yang ini namanya tak normal. Tak normal berapa tadi? 80. Okey, kita buat dalam bentuk percentage je, senang Okey, yang ini kita kata integer, bukan soil moisture. Kita panggil apa ni? Ini variable name. Nak bagi nama apa? Contoh awak punya ni. Gas kan? Gas. Yang ini adalah gas percent. Faham okey. So yang ini soil moisture. Salah. Ini sepatutnya apa? Gas. Saya tak payah ajar awak dah, boleh bayang dah. Senang je benda ni. Letakkan gas kat sini. Betul? Okey. Soil moisture percent ni gantikan apa? Ya Allah, pandainya. Betul tak? So sekarang ni dia akan bagi dalam bentuk apa? Kejap lagi dia akan bagi dalam bentuk percentage. Dia akan tukar nilai 50 sampai 80 tu sebagai dalam bentuk percentage. Lagi banyaklah percentage. Lagi sikitlah percentage. So kalau awak nak gantikan dengan percentage, boleh tak? Boleh. Tapi awak kena tahulah nilai X ni berapa. Faham? Macam tu. Kalau awak tahu contoh dalam kelas penuh dengan student, nilai dia berdasarkan kajian Dr. Sai 1000 ppm.
Tu kelas penuh dengan student berapa orang contoh. So outdoor berapa? So tengok je lah value dia berapa. Oh value kalau kelas penuh mengikut literature sekian. Oh. So map ni tujuan dia adalah untuk buat apa? Untuk buat perkaitan. Bila kita ada X, kita ada Y. So apa jadi pada X, apa jadi pada Y. Siapa yang tolong kira? Komputer tolong kira. Macam dalam kes ni, kita akan tukarkan data ni dalam bentuk bukan guess, dalam bentuk peratusan. So moisture value tukarkan kepada apa? Yes. Dry value tukarkan kepada apa? Pandai. Wet value tukarkan kepada apa? Ya Allah, pandai. Macam itulah. Sekejap lagi dia akan jadi dalam bentuk apa? Peratusan. So saya letak gas percentage ni dekat bawah ni. Kenapa pakai constraint? Sebab kita tak nak ada negatif. Kan? Kita tak nak ada negatif. Kita nak dia dalam bentuk positif saja. Okey. So awak akan letaklah perkara ini di dalam kita punya sensor dan kita boleh run. Kalau ada error, kita tengoklah error tu kat mana. Kalau tak ada error, then khalas. Ini contoh kalau menggunakan gas dan berdasarkan 50 dan 80 tadi, dia akan convert kepada understanding komputer 0 sampai 100. Kan? Jadi kalau kawasan tu cermat, tak ada apa-apa pollution, dia akan jadi bawah lah. Tapi kalau ada bahan pencemar dan sebagainya, dia tunjuk dalam bentuk peratusan. So dia bukannya nilai sebenar, dia hanyalah nilai relatif. Lepas tu saya kata nilai relatif tu. Nampak tak? Nilai dia 48. Okey, contoh. Saya dedahkan sikit. Nampak? 10 tu adalah nilai sebenar. Bukan. Itu nilai peratus. Betul? Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Katakan tuan-tuan dan puan nak buat benda yang sama tapi nak tukar pula. Tak nak pada normal tak normal. Anda nak, okey, katakan normal tak normal dalam konteks karbon monoksida, CO2. So, CO2 normal berapa? Contoh CO2 normal adalah 400. Sorry. Normal tak normal ni awak kena test alat ni. Okey, ni tadi awak dah test kan 50. Contoh dalam kelas. 50 ni awak test dekat luar kelas. Sebab kat luar kan tak ada orang kan. Banyak pokok. Jadi karbon dioksida adalah rendah. So katakanlah alat ni awak bawa keluar 50. Faham Katakan awak masuk dalam kelas alat ni 80. Faham Okey. So sekarang ni apa yang kita nak ubah? Kita ubahlah dekat 0 dengan 100. Betul? Normal dia berapa kat luar? Dekat luar 50. lebih kurang 400 ppm. 400 ppm. Okey, macam mana nak tahu outdoor? Kita boleh pergi kepada CO2 World Today. Contoh Ada tak CO2 World Today? Nanti tengoklah kod-kod ada real time monitor ni 416. Hari ni 416.55. So awak tulislah 416.55. Ni contoh. Dalam kelas ni berdasarkan literature saya DRL KKM ni 800, 1000 lah katakanlah 1000. Contoh. So nampak normal 416.55. Tak normal 1000. So awak boleh nampak sini normal 50 bacaan daripada alat ketika diletakkan di luar. Yang ni adalah diletakkan di dalam. Faham ini contoh relatif. Dia tak akan tepat tapi boleh tak kita gunakan? Jawapan dia boleh lah kan. So kat sini kita akan letak bukan 0 sampai 100. Sampai berapa? 300 sampai mungkin 2000. Ataupun 1,500 ni yang menjawab soalan awak tadi. Kenapa saya punya sampai 1000? Awak tak ada constraint. Berapa maksimum boleh pergi? Tapi ini memang 100% tak tepat lah. Sebab apa tak tepat? Sebab anggaran kita menganggar je. Okay, mana yang paling kecil konon-konon inilah value dia. Mana yang paling besar konon-konon inilah value. Sedangkan MQ135 ni perlu dibuat kalibrasi berdasarkan datasheet dia. MQ135 datasheet. Anda kena gunakan power regression. Itu belajar statistik lah. Ni. Tapi yang tadi tu boleh pakai kan? Yang tadi tu boleh pakai tapi kena berhati-hatilah sebab interpretasi dia adalah salah. Tak boleh kata kita dapati bahawa nilai dia adalah begini. Salah. Yang anda dapati itu adalah nilai relatif, bukannya nilai yang sebenar. Itu kena ingat. Cara kamu nak menginterpretasi itu tak boleh membohong masyarakat. Contoh. Ya kita tengok data dia. Keluar tak? Ini dah keluar belum? Ni contoh. Ni konon. Nampak tak? So contohlah. Katakanlah CO2 tu inilah CO2 nya. Nampak? Dia akan menunjukkan nilai yang tinggi, nilai yang rendah macam tu. Bergantung kepada apa yang awak kalibrasikan tadi. Jelas? Gabungkan yang ini di dalam awak punya main sketch. Yang ini saya tak nak buat. Saya nak anda buat sendiri. Boleh? Kat mana nak buat? Kat sini. Awak dah tahu data PM. Atas ni adalah temperature. Awak letaklah lagi satu. Namanya apa?
pandai. MQ135. Okey. Awak namakan variable kamu. Variable kamu tadi menggunakan formula apa? Gunakan formula ni kan. Awak boleh ambil ni semua. Ni kan kita dah buat ni tadi. Betul? Kita tampal je dekat sini. Kita ringkaskan lah. Kita ringkaskan mengikut keperluan. Okey. Gas sama dengan analog sensor. Print serial. Print ni nak printkan dia je. Tak payah pun tak apa. Tak payah print nak banyak berapa banyak. Nak print. Ini bukan nak buat eksperimen. Yang penting, yang ambil yang penting-penting je. Ni contoh. So kita ambil yang penting-penting je. Apa yang penting? Yang ni. Delay ni pun tak payah sebab dah ada delay je kat bawah. Okey, dah siap? Belum siap lagi. Tengok dulu. Oh, kita dah bagi definasi setup. Ni ambil setup ni. Ini bukan yang bagus Ini adalah plan B. Kalau yang terbaik gunakan MQ, gunakan library. Yang terbaik gunakan library. Ini contoh saja. Okey, ini contoh saja saya ingatkan ini contoh saja. Awak guna nama saya kata ini cara saya ajar, kau siap. Ini tak betul. Ini bukan cara yang terbaik. Ini adalah hanya contoh. Contoh. Ini contoh. Okey, yang terbaik memang pakai MQ sensor lah. Sebab saya nak cepat ni, saya tunjukkan. Okey, ini adalah definisi untuk anda punya sensor. So sekarang ni awak ada apa? Ada pertama partikel, kedua SSD. ketiga MQ. Kemudian dia ada sensor in kan 34. Tengok ni. 34 void loop serial. Okey, selesai Dah siap, maka anda boleh tekan butang verify ataupun anda boleh juga tekan butang upload. Lepas tu tengoklah kod ada error ke tak ada error kan. Dalam kes ni mungkin ada error. Okey. Dah siap, done compiling. So kita akan upload. Sekejap lagi saya bantu kamu sekejap je. So ni dah siap, maka kita akan ada beberapa parameter ini. Kejap lagi saya letak dekat GitHub awak boleh. Saya bagi disclaimer, data ni bukan data yang betul. Dia adalah data relatif. So kalau saya onkan data ni, konon-konon lah yang ini CO2. Konon-konon ni CO2 ya. Jadi kalau saya tekan butang boot atau reset, maka dia akan reset lah the reading. Dia akan bagi bacaan. Nampak? Dia akan bagi bacaan. So bacaan setiap 1 saat dia akan keluar kat sini. So anda nampak 51 contoh. Ini bacaan relatif. Saya nak tanya. Ya, sila. Kita dah buat macam perbandingan dengan yang betul. Tak pula. Tak, sebab kita tak tahu nilai sebenar dalam kelas ni. Sebab itu anda kena pakai yang saya kata tadi, analog read. Analog read dalam kelas ni sekarang berapa bacaan sensor awak ni. Dengan sensor awak ni tak buat preheat. Sepatutnya kena run macam gini 24 jam ke 48 jam. Awak main pasang je, lepas tu kira standby je nak pasang untuk CO2. Kau cantik lah sikit. Kau pakai MQ135 je kot. RM4 punya sensor. Kau ingat accurate lah sangat. Memang tak lah kan. Contoh. So anda boleh gunakan yang pertama tadi. Nama dia adalah analog read serial. So daripada analog read serial nampak symbol define masuk dalam ni. Adakah dia salah? Dia tak salah, dia betul. Tapi adakah dia beri bacaan sebenar? Tak sebenar. Itu je jawapan. Jelas. Nak sebenar kena ada CO2 meter lah. Pinjamlah dekat mana-mana CO2 meter ke ataupun dekat tempat lain. Okey, last but not least adalah anda nak menggabung kawinkan dengan ThinkSpeak. Betul tak? So pergi dekat ThinkSpeak ESP32 write multiple field. Betul? Write multiple field. Write sebab kita nak tulis data kita dekat ThinkSpeak. Okey. So bila kita dah buka multiple ThinkSpeak ni, kalau anda tengok, nampak ThinkSpeak ni dia ada secret. So kalau ada secret, maknanya secret file ni pun kena ada dalam sketch. Jadi tak nak pening kepala, secret ni letak dekat dalam main sketch. Faham kenapa dia letak dekat main? Kenapa secret ni letak belakang? Ini kalau betul-betul anda nak buat satu produk yang sangat secure. Tapi ni pun memang kira secure lah sebab awak je yang tahu, betul? Melainkan sketch ni awak bagi kat orang kan. So apa nak buat sekarang? Awak ambil semua ni, kawinkan dekat sebelah sini. Tu je kerja ni. So macam mana nak kawinkan? So kita akan kawinkan dengan perkara yang paling asas, iaitu library. Betul? Masukkan library. Masukkan semua library-library yang berkaitan dengan Wi-Fi. Tulis siap kat sini. Wi-Fi library. Jelas? Ada soalan? Ada kan? Okey, dah siap Wi-Fi library awak, maka masukkan semua maklumat-maklumat mengenai penghantaran data. Copy je semua.
Ini semua adalah maklumat-maklumat mengenai Wi-Fi. Okey, ada beberapa awak perlu adjust. Contoh perlu adjust apa? Ni. SSID. Initialize value ni. Adjust lah. Tak payah. Sebab kita bukan nak hantar nombor satu. Kita nak hantar apa? Temperature. Ni semua variable kita ni. Betul tak? Okey. Jadi apa lagi yang saya perlu ubah? Ni nampak tak? Dia kata apa? Secret CHID, secret write P. Kat mana ni? Cutting speed. Secret. Ambil secret ni, define siap-siap kat belah depan. Faham? Define terus. Jadi perlu tak secret.h satu file baru? Tak payah. Sebab kita dah define dia dekat sini. Nampak? Itu cara dia. Itu cara nak berurusan dengan this apa nama ni? Library. Okay, ni nanti awak letaklah awak punya variable. Alright, so next question. Dah selesai? Belum selesai lagi. Sebab baru ambil komponen yang atas ni je. Betul tak? So next adalah dekat dalam setup. Ni setup dia. Ni penting ni. Ni penting untuk hidupkan dia. Yang atas ni nak buat lah. Tak payah. Sebab serial.begin dah buat. Okay, jadi anda hanya perlu letakkan dekat sebahagian setup ini satu elemen yang dipanggil sebagai apa? Wi-Fi. Dah letak dah Wi-Fi? Dah siap. So next step apa? Masukkan loop. Loop dia apa? Yang ni. Copy semua ni sampailah dekat bawah ni. Copy je dulu. Kemudian baru kita buang. Maknanya dah baca semua data. Last sekali. Pandai. Send data to ThinkSpeak. Ini asas lah. Asas yang paling mudah lah untuk saya cerita kepada awak. So, dia akan sentiasa loop. Maksudnya selepas dia baca sensor, dia tengok Wi-Fi connected tak? Connected, dia hantar data. Kalau tak connected, dia tak hantar. Macam tu lah. Okay, yang ini, if the number is greater than whatsoever ni buang. Ini contoh yang ThinkSpeak bagi. Tak payah. Write data to ThinkSpeak. Okay, ini biar. Okay, ini biar. Sebab kalau dia keluar 200, maknanya data tu berjaya dihantar. Ini change value tak payah. Sebab apa change value tak payah? Sebab itulah data yang nak dihantar. Data contoh ThinkSpeak punya ni adalah dia menghantar data yang random. Dia hantar data nombor 3 random. Dia hantar data nombor 1 ni adalah secara sequence. Dia hantar 1. Dia tulis 1, lepas tu random number. Dia tulis 2, dia tulis 3 sampai 100. Variable isi sini. Jadi pandai pun, betul. Variable awak tulis kat sini. Tapi awak kena ingatlah nombor 1 tu apa, nombor 2 tu apa, nombor 3 tu apa. Ni contoh. Saya letakkan ini adalah nombor 1. Bawah ni adalah nombor 2 kan. Apa ni? Contoh nama dia apa? Saya kata ni. 25 STD. Okay, 25 STD. Okay, bawah ni tadi contoh apa? Gas. Contohlah temperature kan. Temp. Okay, bawah ni apa lagi? Kita kata banyak tadi. Gas apa tu? Gas percent kan. Gas percent. Dah siap? Tekan compile. Lepas tu anda akan upload. Kalau sini tambah boleh kan? Boleh? Dia sampai 8. Dia boleh sampai 8. Sebab tu saya kata let long. Tidak. let long tak payah. Let long tu buat dekat back end dalam Google. Ni contoh nampak secret.h. Dia kata tak ada. Buanglah sebab ini memang tak ada pun. Kita tak perlukan. Nampak? Senang kan? Dia senang je sebenarnya. Contoh orang perempuan kena tahu cara nak susun je. Lepas tu cari mana, tulis satu-satu. Ni siapa punya, ni siapa punya, ni apa ni, ni apa ni, ni apa ni. Kena faham kat situ. Bila dah faham proses dia, mekanik dia, ya Allah, senang. Dah siap ni, jual lah alat ni. Berapa nak dapat sekali. Data ni dah memang boleh digunakan dah untuk dibuat analisa lanjutan. So dah masuk data ni dekat dalam ThinkSpeak. Tengok video nombor 15. Macam mana daripada ThinkSpeak tu nak tarik, masuk pula dekat dalam Google Sheet. Betul tak? Sebab nak buat apa? Sebab nak buat dashboard. Kalau awak tak tarik data daripada ThinkSpeak nak ke Google Sheet, macam mana awak nak ada data yang nak dipamerkan itu? Tapi kalau awak tunjukkan saja ThinkSpeak tu punya result, dapat markah? Dapat. Tapi tak banyak lah. Saya dah berjaya membuat IoT, hantar data ke ThinkSpeak. Itulah data kamu. Dashboard kamu tak ada. Dashboard saya adalah ThinkSpeak. Okey. Adakah saya akan kata kamu gagal? Tak, kamu berjaya. Tapi kejayaan kamu itu adalah. So nanti semua yang laki-laki ajar, yang perempuan pun samalah. Ni. Nampak ni, Coruhe 23. Okey, tengok. Ada dua sketch utama untuk anda ambil. Yang pertama, tengok bawah ni. Adanya dia tulis dekat sini. Nampak tak perkataan dia? Adjusted let long definition. Ambil yang ini. Yang ini yang terletas. Sebab apa dia ambil let long daripada
Manual, cara manual. Maknanya kita letak let long tu manually dekat dalam Google App Script tu. So ni contoh. Send data to sheet. Channel ID. Ambil lah dekat dalam ThinkSpeak. API key. Tengok dalam ThinkSpeak. Betul? Ni format date. Ni semua field 1. Awak buat sampai 8. Letaklah. JSON.fill, JSON.fill, JSON.fill ni. Bla bla bla. Ni. Latitude dan longitude. Nampak tak? 35 sampai 41 ni. Awak letaklah latitude dan longitude. Awak punya alat ni pasang kat mana? Faham? Nanti kena tengok ni. So bila dah siap yang ini, nanti ni jangan lupa. Sheet append row. Now date time 1, time 2, field 1, 2, 3. Kalau buat sampai 8, letaklah 8. Field 1, field 5, field 6. Kena. This is common sense. You letak 8 variable, make sure you append the row. Append row maknanya row 1, row 2. Sampailah row berapa puluh ribu pun, itu namanya append row. So tengok nanti saya punya video nombor 15. Okay, ini kalau ambil let long secara hard coded. Ni panggil hard coded. Kita letak terus dekat dalam coding. Jadi setiap kali keluar je ayat awak temperature, humidity, bla 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 bla, terus ada let long tu. Dah selesai belum? Dah selesai. Nampak? Sikit lagi compiling sketch. Ada soalan dua je. Yang penting adalah macam mana data tu nak dihantar ke daripada ThinkSpeak nak ke Google Sheet ni. ThinkSpeak Google Sheet. ThinkSpeak ke Google Sheet ni adalah satu contoh macam mana daripada ThinkSpeak nak pergi ke Google Sheet. Tapi dia punya let long ambil dekat dalam ThinkSpeak. Sebab tu saya tak boleh nak cerita. Sebab awak kena tengok video tutorial mengkahwinkan variable. Nanti boleh tengok. Dia punya ni pun saya dah share dekat GitHub. So jangan nanti anda terkesima untuk tidak melihatlah. Saya akan tulis nama file. Kamu punya kumpulan nama apa? Metro. Allahumma shalli ala Muhammad. Metrovision Harmy. .ino. Okey, dengar Nama sketch dia adalah metrovision.harmy. .harmy pula. metrovisionharmy.ino. So saya telah letakkan dalam GitHub Coruhair 23. Itu contoh yang saya ajar mereka ini. Nanti tuan-tuan dan puan boleh pelajari dengan lebih lanjut mengkahwin-kahwinkan variable ini bersama mereka. Termasuk yang menggunakan MQ sensor. Jelas? Jelas, bagus.